KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Sukses SPM 2021. Anda bersama dengan saya Lokman Hakim. Sebelum tu seperti biasa, di mana pun kita berada, ke mana jua kita pergi, tolong terus jaga dan patuhi SOP. Yang pertama, pakai pelitup muka. Yang kedua, kekalkan penjarakan fizikal. Dan yang ketiga, terus pakai cecair pembasmi kuman untuk kita sama-sama membendung penularan wabak COVID-19. Baiklah, Islam sebagai agama yang sangat indah dan Islam sebagai ad-din. Persoalannya ialah apakah yang dimaksudkan dengan ad-din? Jangan pening-pening kerana pada petang ini kita akan belajar apakah itu Islam sebagai ad-din. Bersama dengan siapa? Jom kita kenali guru yang akan bersama dengan kita pada petang ini. Lapan 18 tahun pengalaman mengajar, satu pengalaman yang sangat luas bagi Cikgu Abdul Syukur bin Talib yang bersama dengan di studio pada petang ini. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar Cikgu? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Cikgu, terima kasih kerana sudi bersama dengan kita semua pada petang ini. Baiklah, bila sebut tentang mata pelajaran pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah, apa yang menarik sebenarnya Cikgu yang akan kita bincangkan pada petang ini? InsyaAllah pada petang ini kita akan sama-sama membincangkan satu topik yang sangat penting dalam kehidupan kita, iaitu topik Islam sebagai ad-din yang membawa rahmat, yang sangat relevan dan perlu diketahui oleh semua pelajar. Ya, betul. Yang perlu diketahui oleh semua pelajar. Baiklah, sebelum tu Cikgu, jom kita buat SOP dulu. Okey, yang pertama saya pakai dulu cecair pembasmi kuman. Kemudian jemput Cikgu. Bukan apa, kadang-kadang kita pegang macam-macam kan Cikgu? Ya, betul. Yang kedua Cikgu, Cikgu boleh ambil tempat di sini. Di mana pun kita berada, kekalkan penjarakan fizikal dan paling penting, pakai pelitup muka. Baiklah Cikgu, saya rasa tak seronok kalau kita berdua sahaja pada petang ini. Ya. Apa kata Cikgu, kita jemput murid-murid lain bersama dengan kita. Boleh Cikgu? Boleh, silakan. Okey, jemput masuk murid-murid dalam talian kita. Assalamualaikum. Itu dia. Apa khabar semua? Sihat ke semua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Kacak-kacak, comel-comel murid-murid dalam talian kita pada petang ini. Baiklah, boleh tak kenalkan nama dan cita-cita anda mungkin? Bermula dengan adik Fahmi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahim Azfar bin Aili dan saya bercita-cita untuk menjadi pakar pediatrik suatu hari nanti, insyaAllah. Okey, terima kasih Fahmi yang sudi bersama dengan kita pada petang ini. Kemudian mungkin Nur, kenalkan nama dan cita-cita. Okey, silakan. Nama saya Muhammad Nurul Lutfi bin Muhammad Azmi. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang penyebar agama Islam, insya-Allah. Amin. Pendakwa bebas lah ni Ustaz. Wow. Okey, baik, terima kasih kepada Nur yang sudi bersama dengan kita. Seterusnya Nazura, kenalkan nama dan cita-cita anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazra Syakira binti Nur Hassan. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang pensyarah satu hari nanti. Okey, ini nak ikut jejak langkah ustaz kita. Baik, seterusnya Zulaika, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zulaika binti Kamarudin. Dan saya juga bercita-cita ingin menjadi seorang doktor pada satu hari nanti. Okey, baik. Seterusnya Syarina, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairun Syarina binti Harun dan saya bercita-cita untuk menjadi seorang pensyarah. Okey, baik, kita ada 2 orang pensyarah pada petang ini. Dan yang terakhir Adawiyah, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rabiatul Adawiyah binti Zainal dan saya bercita-cita untuk menjadi seorang guru pada suatu hari nanti. Okey, baik. Terima kasih kepada murid-murid dalam talian kita yang sudi bersama dengan kita pada petang ini. Baiklah, saya dah tanya tadi pendapat Ustaz berkenaan mata pelajaran kita pada petang ini. Saya nak tanya pula lah 3 orang daripada 6 murid-murid dalam talian kita ini tentang pandangan mereka mata pelajaran kita pada petang ini. Saya nak tanya Fahmi lah. Fahim, maafkan saya sebab Fahim rambut dia Ustaz sama dengan saya. Pacak elok je. Okey, silakan Fahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pendapat saya, untuk subjek pendidikan Al-Quran dan Sunnah ni merupakan satu subjek yang sangat dekat dengan kehidupan setiap masyarakat, khususnya umat Islam lah. Sebab dengan kita belajar PKS ni, kita dapat memahami lebih mendalam tentang apa yang dimaknakan dengan Islam, apakah yang dimaknakan dengan keindahan beriman kepada Allah SWT. Ya, betul. Satu mata pelajaran yang sangat dekat dengan masyarakat kita. Itu pandangan Fahim. Apa pula pandangan Adawiyah berkenaan dengan mata pelajaran kita pada petang ini? Silakan Adawiyah. Pada pandangan saya, Islam merupakan satu cara hidup adil. Jadi dalam setiap aspek kehidupan kita ni adalah berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih. Jadi kita belajarnya dalam pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah adalah supaya Islam tidak disalah tafsirkan, dan jika ia diikuti dengan betul, insya-Allah akan menghasilkan kejayaan untuk individu, masyarakat dan negara Islam. Ya, sangat setuju apa yang dikatakan oleh Adawiyah. Kita belajar supaya Islam tidak disalah tafsirkan. Baiklah, yang terakhir saya mungkin Lutfi, pandangan anda berkenaan mata pelajaran kita pada petang ini. Pada pandangan saya, berkenaan tajuk kita pada petang ni, adalah dia banyak membincangkan tentang bukti-bukti bahawa agama Islam ni sememangnya satu-satunya agama yang diterima dan diredai oleh Allah SWT. Dan agama Islam juga merupakan agama fitrah atau agama semula jadi bagi setiap umat manusia. Ya, betul. Islam adalah agama fitrah. Banyak lagi yang kita nak dengar perkongsian daripada Ustaz kita. Tapi sebelum tu Ustaz, saya nak minta izin untuk rehat seketika, boleh ke? Silakan. Okey, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Makan sate hangat-hangat, hujan turun lebat-lebat. Petang-petang kena semangat, barulah hidup makin hebat. Bersama dengan saya lagi, Lokman Hakim dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan cikgu kita Abdul Syukur Talib dari Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Penggawa Barat Pontian Johor, dan juga murid-murid dalam talian kita dari Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Penggawa Barat Pontian Johor. Baiklah, murid-murid dalam talian dah bersedia untuk teruskan kelas pada petang ini? Kalau dah, tunjuk sikit minta duit. Okey, cantik. Baiklah Ustaz, bila sebut tentang mata pelajaran pendidikan Al-Quran dan Sunnah, satu mata pelajaran yang sangat luas Ustaz. Jadi pada petang ini kita nak fokuskan kepada apa? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada petang ini kita akan fokuskan dalam bidang akidah. Rujuk kepada tajuk pelajaran yang ke-22, 23, Islam sebagai ad-din yang membawa rahmat. Baik, kalau kita lihat pada tajuk ni ada dua istilah yang perlu kita kupas, dua istilah penting, iaitu Islam dan ad-din. Suka saya bertanya kepada pelajar, apakah yang dimaksudkan dengan Islam dan apakah yang dimaksudkan dengan ad-din? Muhammad Fahim boleh respon apakah yang dimaksudkan dengan Islam dan apakah yang dimaksudkan dengan ad-din? Silakan. Silakan Fahim. Boleh Ustaz? Ya. Pada pendapat saya, Islam tu membawa maksud agama yang menjadi, bagi maksud ad-din pula merupakan satu cara hidup. Cara hidup. Betul ke Ustaz? Bagus Fahim. Jawapan tu hampir-hampir betul kan. Tapi kalau kita lihat kepada perbincangan dari bentuk ilmiah, kita lihat kepada slide ni,
Islam dari segi bahasa maksudnya menyerah diri, menyerah diri. Okey, baik. Dari segi istilah pula ialah kepatuhan kepada perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Itu dari Ini istilah Ustaz melalui syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepatuhan ini terlaksana dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Dari segi istilah, 3 elemen yang perlu kita perhatikan, dia sangat penting. Menunjukkan bahawa Islam itu adalah satu kepatuhan. Bila seorang itu telah memeluk Islam, dia perlu patuh kepada perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Itu dari segi istilah Islam. Kita pergi kepada ad-din pula. Ad-din dari segi nakirah ataupun secara umumnya iaitu satu cara hidup. Dari segi makrifah ataupun secara khususnya, ad-din membawa maksud peraturan dan panduan cara hidup yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Okey, saya jelaskan. Dia ada satu peraturan, cara hidup yang telah tetap. Kemudian dan termaktub dalam Al-Quran, merangkumi 3 aspek penting dalam Islam, iaitu aspek akidah, aspek syariah dan akhlak. Ini penting. Okey, maknanya di sini Islam itu sebagai satu cara hidup. Sebagai umat Islam, kita ada panduan, kita ada peraturan yang perlu kita ikut sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat. Boleh faham semua? Boleh faham setakat ni? Boleh faham? Murid-murid dalam talian kita? Boleh? Kalau faham, bagi duit sikit. Bagi duit sikit. Boleh. Okey, terbaik Ustaz. Alhamdulillah. Jadi itu pengertian tentang Islam dan pengertian tentang ad-din. Ya. Apakah matlamat Ustaz Islam sebagai ad-din itu? Baik, terima kasih. Okey. Baik, kita teruskan kepada matlamat Islam sebagai ad-din. Ada 4 matlamat besar Islam sebagai ad-din. Yang pertama, untuk melahirkan dan mendidik umat manusia yang berkualiti. Sebagaimana yang kita telah maklum disebutkan dalam Al-Quranul Karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu umat Islam ini adalah umat yang terbaik dilahirkan untuk kebaikan semua manusia. Disebabkan kita menjadi umat Islam, kita menjadi mulia, umat yang terbaik. Kerana apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kerana kita menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran serta beriman pada Allah SWT. Sebab itu kita jadi mulia. Itu matlamat yang pertama. Matlamat yang kedua adalah memberikan ruang dan tempat pergantungan serta harapan untuk mendapat balasan yang baik. Allah SWT bagi kita ruang hidup di dunia ni 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun mungkin lebih. Tujuannya apa? Untuk kita cari seberapa banyak kebaikan, seberapa banyak pahala untuk kita bawa nanti di akhirat kelak. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat bercucuk tanam dan tempat menuainya adalah di akhirat. Baik, yang ketiga, matlamat Islam sebagai ad-din ialah untuk mengajar manusia supaya melakukan ibadah seperti yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya dalam ibadah solat, Nabi SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Solatlah kamu seperti aku solat. Maka setiap umat Islam perlu melaksanakan ibadah solat contohnya mengikut apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Selain apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah sesat dan tidak boleh diterima. Baik, dan yang terakhir, ini yang penting juga, matlamat Islam sebagai ad-din adalah untuk mendidik manusia supaya mengenal penciptanya. Bila seorang itu mengenal penciptanya, maka ibadahnya akan menjadi lebih khusyuk. Bila seorang itu mengenal penciptanya, dia akan menjadi seorang yang lebih ikhlas dalam melakukan segala perbuatannya. Dan apabila dia mengenal Tuhannya, dia akan jauh daripada perbuatan-perbuatan syirik. Itulah antara matlamat Islam sebagai ad-din. Hakim. Baik Ustaz. Jadi itulah matlamat Islam sebagai ad-din. Ada 4 matlamat Ustaz yang perlu kita fokuskan pada petang ini. Baik Ustaz. Dan apakah istimewanya Islam ni di sisi Allah Subhanahu Wa Taala Ustaz? Baik. Kedudukan Islam sebagai ad-din yang sempurna di sisi Allah SWT. Islam sebagaimana yang kita telah maklum merupakan agama yang tinggi. Agama yang paling tinggi. Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi, tak ada lagi agama yang lebih tinggi, yang lebih baik, yang lebih mulia berbanding Islam. Ini dibuktikan
dalam banyak ayat Quran dan hadis Nabi SAW. Untuk hari ini kita tampilkan dua hujah. Satu daripada Al-Quran, satu daripada akal, logik akal. akli dan nakli. Baik. Dalil daripada Al-Quran. Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat yang ke-19. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diredai Allah hanyalah agama Islam. Selain daripada Islam, Allah tak terima. Kerana apa? Islam yang datang yang terakhir, dan dia menghapuskan syariat-syariat sebelum. Begitu juga Nabi Muhammad, Nabi yang penutup, yang terakhir. Maka syariatnya itu telah menghilangkan dan menghapuskan syariat sebelumnya. Baik. Dari segi akal pula, saya logik akal. Islam ini adalah agama yang benar dan diyakini. Buktinya apa? Walaupun agama Islam ini difitnah, umatnya dihina, negara ni diceroboh, namun penganut Islam semakin hari semakin bertambah. Kalau ikut statistik, umat Islam di seluruh dunia sekarang 1.9 bilion. Agama yang kedua teramai di dunia. Masya Allah. Itu secara akal. Betul Ustaz. Dan bila sebut tentang ramai orang yang masuk kepada Islam, sudah pastilah ada keistimewaan pada Islam itu sendiri Ustaz. Mungkin Ustaz boleh ceritakan sedikit keistimewaan yang ada pada agama kita, iaitu agama Islam. Silakan Ustaz. Agama Islam adalah agama yang istimewa. Disebabkan 6 perkara. Ada 6 perkara yang kita perlu tahu bahawa keistimewaan Islam itu. Yang pertama, dia bersifat Rabbani. Rabbani maknanya ketuhanan. Dia datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang memang bukan daripada manusia. Sebab tu dia kalamullah yang bermukjizat, diturunkan kepada Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara mutawatir. Yang kedua, ciri keistimewaan Islam ni ialah dia bersifat sabitun, iaitu tetap. Nilai hidup Islam adalah tetap dan tidak dapat diperolok-olokkan. Tetap dan tak berubah. Kerana apa? Kerana Allah jamin Al-Quran itu sebagai syariat Islam terpelihara hingga hari kiamat. Buktinya Allah sebut dalam Quran, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan memeliharanya. Berbanding dengan kitab-kitab samawi yang lain, tidak ada jaminan terpelihara daripada diubah suai. Sebab tu dia tetap dan takkan berubah sampai hari kiamat. Ciri keistimewaan yang ketiga, Islam ini ialah menekankan hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Tidak hanya beribadah saja, menjaga hubungan sesama dengan Allah saja, dengan Tuhan saja, tapi tidak menjaga hubungan sesama manusia, tidak. Islam tidak seperti itu. Bukan sesama manusia antara umat Islam saja, tidak. Sesama semua manusia, tidak kira mengenal apa agama sekalipun. Jaga hubungan, jaga akhlak, jaga hubungan masyarakat dan sebagainya. Dan yang keempat, ciri keistimewaan Islam, dia bersifat tawazun. Tawazun ni maknanya seimbang antara dunia dan akhirat. Jangan terlalu sibuk kejar akhirat sampai tinggalkan dunia, ataupun sibuk dengan dunia mengejar kekayaan sampai lupakan akhirat. Dia bersifat seimbang. Wa batari fi ma atakallahu darul akhirah. Kan? Allah sebut dalam Quran, dapatkanlah, rebutkanlah apa yang ada kat dunia ni untuk akhirat kamu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kamu jangan lupakan nasib kamu di dunia. Kita pun selalu doa dalam solat kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, kan? Ya Allah, gunakanlah kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Maknanya dua-dua kita nak. Itulah keistimewaan Islam. Dan seterusnya syumul. Ciri yang kelima, syumul ini bersifat menyeluruh, mengatur semua aspek kehidupan manusia. Udkhulu fi silmi kafah. Masuk dalam Islam tu semua. Jangan ambil sikit-sikit. Ada setengah orang ambil sikit. Bab poligami ambil Islam. Bab solat, puasa, zakat tak ambil Islam. Tak boleh. Suka Fahim Ustaz. Fahim suka dia. Dia memang kena masuk unsur-unsur lawak sejenaka sikit baru seronok. Betul Ustaz. Kemudian akhir sekali dia bersifat wasatiyah. Wasatiyah maknanya pertengahan, moderate. Kerana Nabi SAW bersabda, khairu umuri awsatuha.
setiap perkara yang paling baik adalah perkara yang dilakukan secara sederhana, pertengahan. Tidak terlalu ekstrim. Sebab Islam tidak menganjurkan kepada berlebihan, melampau-lampau. Kan? Ataupun tak bersungguh-sungguh. Tapi Islam menganjurkan supaya wasatiyah, bersederhana dalam melakukan apa-apa tindakan dalam kehidupan kita. Itulah keenam ciri keistimewaan Islam yang perlu kita sebagai seorang pelajar yang mengikuti kelas ni dan juga semua masyarakat di luar sana mengetahui keistimewaan ini supaya kita dapat lebih mendalami dan menghayati Islam dengan lebih mendalam lagi. Baik, saya bagi ingat tak pelajar kena 6 ciri ni? Ulama ada yang kata susah ustaz, semua istilahnya dalam bahasa Arab. Betul. Rabbani sabitun hablillah. Tawazun. Okey, saya bagi tips cara nak ingat. Kita ringkaskan dalam akronim R, rasa tak suka walaupun hanya suka. Rasa R, Rabbani. T, tawazun, rasa tak suka. S, sabitun. W, wasatiyah. H, hablum minallah. Syumul. Itu. Boleh ingat tak pelajar? Boleh ingat tak? Ya, boleh ingat tak? Akronim tu. InsyaAllah Okey, ataupun masing-masing mungkin Boleh, ada Ustaz, boleh, insyaAllah. ciptaan. Boleh Ustaz, insyaAllah. Rasa tak suka terbaik. walaupun hati suka. Ingat tu Lufi, mana kata kalau nak kejar dunia tak ada masalah, boleh Ustaz. Boleh. Tapi kena seimbangkan antara dunia dan juga akhirat. Okey, baik Ustaz. Banyak lagi yang kita nak belajar bersama dengan Ustaz pada petang ini. Tapi Ustaz, kita rehat seketika boleh ke? Silakan. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustaz Abdul Syukur Talib dari Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Penggawa Barat Pontian Johor, dan juga murid-murid dalam talian kita dari Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Penggawa Barat Pontian Johor. Amboi Syarina, saya tengok anda tadi tengok phone Syarina. Tengok phone sebab betulkan tudung ke sebab nak selfie tadi Syarina? Tak apa. Nanti di hujung kelas kita akan selfie bersama dengan Ustaz sekali Boleh Ustaz? Okey, baik Ustaz. Tadi kita dah sebut tentang pengertian, tentang ciri-ciri istimewa Islam sebagai ad-din. Kadang-kadang ada juga di antara kita yang masih lagi mengabaikan Islam sebagai ad-din. Jadi apakah kesannya Ustaz bagi mereka yang mengabaikan ni? Baik, terima kasih. Baik, implikasi ataupun kesan buruk pengabaian ajaran Islam sebagai ad-din kita pecahkan kepada 3 konteks. Yang pertama dalam konteks individu. Bila seorang itu mengabaikan ajaran Islam sebagai ad-din, hidupnya sentiasa resah dan gelisah. Kerana apa? Kerana mereka ni jauh daripada agama. Kan? Jauh daripada agama, tak tenang, hati gelisah, resah kan. Yang kedua, kurang rasa syukur kerana mengejar kepuasan dunia. Sebab apa? Mereka tidak meletakkan Islam itu sebagai yang utama dalam kehidupan mereka. Akhirnya mereka ni letakkan matlamat dunia, contohnya nak mengejar kekayaan, sibuk mencari harta, sibuk mencari wang ringgit sehingga terabai. Terabai keluarga, terabai agama, terabai semuanya. Itulah implikasi buruk yang berlaku kepada individu. Baik, dari sudut masyarakat pula, apabila masyarakat itu mengabaikan ajaran Islam sebagai ad-din, akan berlakunya perpecahan dalam kalangan umat. Sebab masing-masing ada matlamat. Yang si A ni matlamatnya untuk cari sebanyak hartanah contoh. Yang si B ni sibuk mencari mengejar hiburan contohnya. Dan akhirnya mereka ni berpecah belah, perpecahan berlaku dalam masyarakat. Sedangkan dalam Islam menyuruh supaya kita ikut ajaran yang telah ditetapkan dalam Islam. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, akan wujud masyarakat yang pentingkan diri. Pentingkan diri. Sebab mereka ni nafsi-nafsi masing-masing. Kadang-kadang duduk rumah jiran sebelah berlaku kecurian, rompakan dan sebagainya, ni pun tak tahu. Berlaku dalam masyarakat kita sekarang ni. Inilah kesannya apabila masyarakat mengabaikan Islam sebagai ad-din dalam kehidupan mereka. Dari sudut negara pula, bila individu masyarakat rosak secara tak langsung,
negara juga akan terkesan. Pemimpin mementingkan habuan dunia daripada menjalankan amanah dan tanggungjawab. Akan berlaku isu-isu rasuah, pecah amanah dan sebagainya. Kesan pengabaian Islam sebagai adin dalam kehidupan. Dan seterusnya, tanggungjawab ancaman daripada musuh Islam. Bila individu lemah, masyarakat lemah, negara lemah, maka negara pun menjadi lemah. Bila negara lemah, ancaman luar akan mula masuk mengganggu gugat kestabilan, keharmonian sesebuah negara. Inilah kesan keseluruhannya bila semua kita ni mengabaikan ajaran Islam sebagai ad-din. Jadi mudah-mudahan kita tidak tergolong dalam golongan yang mengabaikan ajaran agama Islam. Baiklah, setakat ni murid-murid dalam talian faham tak? Ada tak soalan yang ingin diajukan kepada ustaz? Ada tak? Okey, Zulaika macam nak tanyanya? Tak ada. Tak ada ya? Faham. Okey, kalau tak ada buat macam ni. Buat pangkah sikit. Tak ada gelap pula engkau faham ya. Okey ustaz. Kita dah tahu dah kelebihan agama Islam sebagai ad-din. Jadi apakah usaha yang boleh kita lakukan ustaz untuk amalkan Islam dalam kehidupan kita? Baik, Hakim. Terima kasih. Baik, kita pergi kepada slide yang seterusnya, usaha dan tindakan untuk mengamalkan Islam sebagai ad-din. Yang pertama, kita ni dari sudut individu gambar saya tak tulis perkataan, saya bagi ikon saja. Ini pula masyarakat, ramai orang kan. Baik, individu perlu melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan larangannya. Baik, setiap individu muslim kena berazam dalam diri untuk sungguh-sungguh melaksanakan segala perintah Allah. Apa saja yang diperintahkan, sama ada perintah itu berbentuk kewajipan seperti solat, puasa, zakat, ataupun perintah itu berbentuk perkara-perkara sunnah, seperti menghubungkan seperti berzikir, seperti membaca Al-Quran, ataupun perkara-perkara lain lah, perkara-perkara sunnah yang lain, kerana dia adalah satu kepentingan dalam kehidupan kita. Dan berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada larangan itu berbentuk perkara yang haram ataupun perkara yang makruh. Makruh ni walaupun dia tak berdosa, kan, tapi kita tinggalkan dapat pahala. Kena tinggalkanlah. Contoh makan petai kan. Lepas tu solat berjemaah. Dia akan mengganggu orang sebelah ustaz. Orang sebelah kan. Bau petai contoh. Yang kedua, usaha yang perlu dilakukan oleh individu ialah menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Kan? Sunnah Rasulullah SAW sangat banyak. Daripada sekecil-kecil sunnah sampailah sebesar sunnah. Kita boleh buat. Mudah-mudahan dengan melaksanakan sunnah Rasulullah SAW ni, kita menjadi hamba yang lebih baik, hamba yang lebih menghayati Islam, hamba yang lebih mengasihi dan mencintai junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lebih penting lagi, bila kita mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan di akhirat kelak Rasulullah SAW akan beri syafaat kepada kita nanti, selamatkan kita daripada neraka dan masukkan ke dalam syurga insya-Allah. Itu dari sudut individu. Dari sudut masyarakat pula, apakah usaha yang kita perlu buat? Yang pertama, mewujudkan perkampungan sunnah. Ini contohlah. Contoh program-program yang kita boleh buat dalam masyarakat, perkampungan sunnah, ataupun zon bebas maksiat, ataupun zon menutup aurat, dan apa-apa lagi program yang boleh kita buat dalam masyarakat. Boleh bagi cadangan tak? Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah. Apa cadangan program yang sesuai untuk masyarakat ni? Betul? Untuk masyarakat kita ustaz Ada idea tak? Cadangannya. Jangan lupa orang mic Adawiyah. Okey, boleh? Okey. Ada wadah. Silakan Adawiyah. Cadangan saya adakan program gotong royong. Bagus, gotong royong. Jom bersihkan masjid, jom bersihkan kubur contohnya, dan lain-lain lagi lah. Banyak lagi program-program yang kita boleh buat. Ini dalam kelompok masyarakat. Seterusnya, apa yang masyarakat perlu buat ialah menjauhi perbezaan dalam perkara-perkara cabang. Perkara-perkara cabang maknanya perkara-perkara kecil, perkara-perkara furuk dalam masyarakat yang selalu menjadi perbalahan sampai jadi isu besar dan sebagainya. Contoh, bila masuk bulan Ramadan, bergaduh.
puak ni tarawih 8 rakaat, puak ni tarawih 20 rakaat. Sehingga tak bertegur siapa, boleh menyebabkan perpecahan. Ini perlu dielakkan dalam masyarakat. Dan bersatu dalam perkara dasar, perkara yang lebih besar, bagaimana nak memajukan umat Islam, bagaimana nak memajukan ekonomi orang Islam, bagaimana nak memutuskan rantaian COVID-19 contohnya. Itu perkara-perkara dasar yang perlu kita ambil utama. Jangan sibuk perkara-perkara yang kecil-kecil ni menjadi punca kepada perbalahan dalam masyarakat. Betul Ustaz. Dan antara sunnah Rasulullah SAW yang lain ialah sentiasa berpakaian cantik, bersih dan kemas, macam murid-murid dalam talian kita tengok Fahim, segak bajunya kan, rambutnya rapi, Lutfi pun sama, segak mukanya, jangan cakap abang tak payung Baik Ustaz. Jadi setakat ni faham tak apa yang telah Ustaz jelaskan kepada kita? Kalau faham, tunjuk sikit good dan goyang-goyangkan. Okey Ustaz. Setakat ni mereka faham Ustaz. Apa kata kita uji sikit murid-murid kita. Boleh Ustaz? Okey. Silakan Ustaz. Terima kasih kerana berikan tumpuan atas perkongsian kita pada petang ini. Mudah-mudahan saya doakan anda semua dapat kesusahan cemerlang A+. Amin, amin, amin. Okey Ustaz. Jom Ustaz kita uji sikit mereka. Ada tak soalan daripada Ustaz? Baik. Okey. Mari kita buat ulang Ustaz. kaji. Inilah yang ditunggu-tunggu. Okey. Ada berapa bahagian Ustaz untuk soalan ni? Okey. Untuk soalan peperiksaan bertulis kita ada 2 bahagian, bahagian A dan bahagian B. Bahagian A ada 20 soalan dan setiap satu soalan tu 1 markah. Dan bentuk-bentuk soalannya kita akan share kat sinilah. Kita kongsikan. Salah satu bentuk soalan dalam bahagian A ialah diberi petikan, kemudian tempat kosong diberi pilihan jawapan. Ini satu bentuk lah. Okay. Dia punya arahan dia biasanya beginilah. Berdasarkan pilihan jawapan di atas, tuliskan jawapan yang sesuai dengan pernyataan berikut. Yang pertama, nilai hidup Islam tetap dan tidak boleh diperolok-olokkan. Siapa saya nak suruh jawab ni? Muhammad Fahim. Okey Fahim, apa jawapannya? Apa jawapan dia? Yang nombor 1 Ustaz. Saya rasa jawapan dia sabitun Ustaz. Sabitun. Kita cuba. Tengok. Okey, betul. Tepuk sikit untuk Fahim. Sokong sikit kawan kita. Suka Fahim Tahniah Fahim. Satu lagi Fahim. Jangan cepat sangat gembira. Okey, yang kedua Fahim. Satu lagi. Islam adalah cara hidup yang menyeluruh dan meliputi seluruh aspek kehidupan. Apakah jawapan dia? Apakah jawapannya? Ada 4 pilihan jawapan. Jawapan dia syumul Ustaz. Syumul. Kita tengok betul ke tidak? Okey, betul juga. Tepuk sikit untuk Fahim. Alhamdulillah. Maknanya dia ni fokus lah. Bagus. Dia berikan tumpuan. Tahniah Fahim. Okey. Rasa yang lain tercabar Ustaz. Kita uji lagi Ustaz. Kita nak bagi cabaran. Seterusnya. Masih lagi di bahagian A. Bahagian A tapi dalam bentuk soalan yang agak sedikit berbeza. Iaitu isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Bezanya, yang tadi itu ada pilihan jawapan. Yang ini tidak ada pilihan jawapan. Maknanya, pilihan jawapannya dalam kita punya pengetahuan sedia ada pelajar. Okey, soalan yang pertama. Kepatuhan kepada segala perintah dan larangan Allah SWT melalui tempat kosong yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Saya rasa Khairul Syarina. Khairul Syarina. Syarina As-Selfie. Okey, silakan Syarina. Jawapan saya syariat. Syariat, melalui syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Betul ke? Yakin dengan jawapan itu? Yakin Syarina? Yakin. Okey, cantik. Yakin sungguh. Syariat betul lah. Tepuk sikit untuk Syarina. Terbaik. Tahniah. Okey, soalan yang seterusnya Syarina juga. Tempat kosong ialah seimbang, pertengahan dan sederhana. Apakah jawapan itu? Jawapan saya wasatiyah. Wasatiyah tu apa? Seimbang. Inilah jawapan dia. Itulah jawapannya. Seimbang, pertengahan dan sederhana. Kita tengok. Inilah jawapan dia. Betul. Terbaiklah. Tahniah.
Maknanya Khairul Syarina pun fokus pada apa yang kita kongsikan pada petang ini. Okey. Tahniah, terima kasih atas tumpuan yang telah diberi. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Masih lagi di bahagian A, tapi bentuk soalan yang berbeza. Ada rajah ataupun jadual. Kemudian dia bagi soalan, dia minta lengkapkan jadual. Lengkapkan jadual berikut dengan mengisi jawapan yang betul. Rabbani thabitun hablum minallah L syumul wasatiyah. Saya dah suruh hafal tadi kan? Betul. Siapa yang nak jawab ni? L ialah apa? Siapa nak jawab? Saya rasa Nazura. Okey. Nazura. Okey, Nazura, bersedia? Okey, silakan. Jawapannya ialah tawazun. Tawazun tu maknanya apa, Nazura? Seimbang dunia dan akhirat. Seimbang dunia akhirat. Okey, betul Ustaz? Ya, betul. Tahniah kepada anda. Setakat ni Ustaz, semua murid kita jawab dengan betul. Baiklah. Saya gembira. Betul Ustaz. Saya yakin banyak lagi soalan yang ingin diajukan kepada murid-murid dalam talian kita. Tapi Ustaz, kita nak rehat seketika boleh? Ya, silakan. Okey, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Beli beras, beli talas, pergi beli hari Selasa. Kerja keras pasti dibalas. Moga sukses sepanjang masa. Masih lagi bersama dengan saya, Lokman Hakim, juga Ustaz Abdul Syukur bin Talib dari Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Penggawa Barat Pontian Johor. Juga murid-murid dalam talian bersama dengan kita dari Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Penggawa Barat Pontian Johor. Baiklah Ustaz, kita dah uji mereka ini dengan soalan bahagian A. Jom Ustaz, kita uji dengan bahagian B pula Ustaz. Baik, terima kasih. Silakan Ustaz. Saya Hakim. Baik, bahagian B sebelum saya pergi pada soalan, suka untuk saya kongsikan sedikit. Bahagian B kita ada 80 markah dan rata-rata soalan dalam bentuk subjektif. Okey. Antara bentuk soalan bahagian B ialah soalan dipanggil soalan kemahiran berfikir. Apakah yang dimaksudkan Islam dari sudut istilah? Ini contoh soalan dalam bentuk istilah. Biasanya markahnya 2. Okey. Saya ulang lagi sekali lagi soalannya. Apakah yang dimaksudkan Islam dari sudut istilah? Kita dah bincang tadi ni. Betul. Kita tengok siapa yang fokus tak fokus ni. Siapa lagi? Saya rasa persilakan Siti Zulaika. Okey, Siti Zulaika. Silakan. Baik Ustaz. Jawapan saya adalah kepatuhan kepada perintah-perintah dan larangan-larangan Allah melalui syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kepatuhan ini terlaksana dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Masya-Allah. Okey, betul Ustaz jawapannya? Saya rasa macam betul. Okey, jom kita tengok. Kepatuhan. Okey, betul. Okey, betul. Terbaik. Tahniah, terima kasih. Zulaika. Hebat. Terima kasih atas tumpuan dan ingatan kepada istilah ini. Baik, kita lihat kepada bentuk soalan yang kedua dalam bahagian B. Tadi dia minta satu je, satu jawapan. Tapi kat sini dia minta dua jawapan. 2 usaha. Soalannya, jelaskan 2 usaha. So, fokus kepada ni. Okay. Individu untuk mengamalkan Islam sebagai ad-din. Apakah usaha individu untuk mengamalkan Islam sebagai ad-din? Okey. Siapa lagi kalau bukan Muhammad Lutfi? Muhammad Nur Lutfi. Okey, Lutfi. Silakan. Jawapan saya untuk jawapan yang pertama ialah melakukan amal ibadah seperti yang diperintahkan oleh Allah SWT, terutama yang ibadah yang wajib, supaya hidup sentiasa di bawah rahmat Allah. Okey. Yang kedua? Jawapan yang kedua, mendampingi orang-orang alim yang tinggi ilmunya agar dapat mendalami ilmu agama Islam dengan lebih jelas dan mendalam. Mendalami orang-orang alim, masya-Allah. Kalau kita lihat pada jawapan yang telah disediakan, yang pertama, mendalami ilmu-ilmu agama dengan bersungguh-sungguh, agar dapat memahami perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang kedua,
mengamalkan perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya secara istiqamah supaya menjadi mukmin yang bertakwa. Kalau kita lihat jawapan yang diberikan oleh Lutfi tadi itu tak sama sebiji dengan jawapan yang telah saya sediakan. Tapi boleh diterima. Boleh terima? Boleh terima. Okey, baik. Kerana ni respon dia terbuka secara umum. Yang penting dia berkaitan dengan usaha individu. Kan? Contohnya dia kata dia mengamalkan ajaran, kemudian berdamping dengan orang-orang soleh. Itu semua usaha lah. Betul. Dan boleh diterima. Dalam peperiksaan, jawapan soalan yang macam ni, kalau dia boleh diterima, munasabah, dapat markah. Cuma saya perlu tekankan kepada kata-kata ni lah, kata penghubung ni. Ni supaya dapat markah isi, 1 markah, dan markah huraian, 1 markah. Semua dapat 2. Sebab 4 markah Ustaz Dia 2, 4 markah. Okey? Okey, baik. Terbaik Lutfi. Alhamdulillah. Okey, kita pergi kepada soalan bentuk yang ketiga. Soalan bentuk ketiga dalam bahagian B. Soalan ni soalan yang paling tinggi markahnya. Kalau kita lihat, markahnya 6. Tapi kalau tak dapat jawab ni rugi. Sebab markahnya besar. Okey Ustaz, ada 6 tempat kosong. Apa kata kita tanya seorang-seorang Ustaz? 6 orang, 1 soalan untuk seorang. Boleh Ustaz? Boleh. Okey. Ada masalah. Bagus juga tu idea tu. Cuma saya nak tekankan soalan berbentuk ini adalah soalan kebat dia panggil. Soalan kebat. Itu kemahiran berfikir aras tinggi. Sebab tu markah dia besar. Sebab dia memerlukan seorang itu seorang pelajar itu berfikir di luar kotak. Di luar bilik darjah. Kalau kita lihat soalan ni pun berlaku di luar kan. Mengapakah manusia masih tidak menjadikan Islam sebagai ad-din? Dia suruh pelajar tu berfikir di luar kotak. Baik. Fakta yang pertama. Rabi'atul Adawiyah. Okey, Adawiyah. Mungkin boleh cuba, silakan Adawiyah. Jawapan saya, fakta kurang pengetahuan tentang Islam. Okey. Fakta dia kerana kurang pengetahuan tentang Islam. Sebab tu dia mengabaikan ataupun tidak menjadikan Islam sebagai cara hidup mereka. Kurang pengetahuan tentang Islam. Baik, huraian. Kita buka ruang. Siapa nak cuba huraian? Angkat tangan. Siapa yang nak cuba? Angkat tangan. Kita nak tengok pelajar sekolah Datuk Pengawarat yang aktif dan proaktif. Okey, Okey, Fahim. bagus. Macam tu saya nak. Silakan Fahim. Untuk huraian, kerana ahli keluarga tidak menitikberatkan agama Islam dalam kalangan anak-anak. Kerana ahli keluarga tidak menitikberatkan tentang Islam. Okey, boleh diterima? Okey, Okey, terbaik. bagus. Baik, terbaik. 1 markah untuk Fahim. 1 markah untuk Fahim. Okey, siapa nak ambil huraian lengkap? Okey. Siapa nak ambil huraian lengkap? Okey, Nazura. Berebut Ustaz, bagus ni. Berebut masya-Allah. Macam ni kita nak. Okey, Nazura silakan. Oleh hal yang demikian, ibu bapa perlu memainkan peranan mendidik anak-anak berkaitan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ibu bapa perlu mendidik anak-anak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dia maknanya huraian lengkap ni dia menyokong kepada huraian dan fakta ni. Dapat markah juga. Tahniah. Syabas, hebat. Okey, tahniah Nazra. Okey, bagus. 1 markah. Okey, dalil. Dalil ni agak berat sikit siapa nak bagi ni? Lutfi angkat tangan nampaknya. Okey, silakan. Dr. Lutfi. Untuk dalil, terdapat sebuah hadis yang berbunyi talabul ilmi faridatin ala kulli muslim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Betul lah. Fakta dia berkaitan ilmu kan. Maka huraian dia berkaitan ilmu, maka dalil dia pun berkaitan dengan ilmu. Dalil Ustaz tak kisah ya? Al-Quran ataupun As-Sunnah? Tak ada masalah. Dalil Al-Quran ataupun hadis ataupun maksud Al-Quran hadis pun diterima. Okey, baik. Okey, terima kasih Lutfi. Dapat 1 markah. Huraian dalil. Huraian dalil kita Siapa bagi seterusnya? Zulaika. Okey, Zulaika silakan. Huraian dalil. Dalil ini menunjukkan bahawa kita perlulah berusaha untuk menuntut ilmu. Dia buat ulasan ataupun menyokong kepada dalil itu. Dalil ini menunjukkan bahawa kita perlulah berusaha untuk menuntut ilmu. Dapat markah juga. Okey, 1 markah untuk Zulaika. Terbaik. Syabas, hebat. Okey, yang Dan terakhir akhir Ustaz. sekali rumusan. Khairun Syahrina. Syarina, silakan.
kesimpulannya, Muslim yang menuntut ilmu akan diangkat darjatnya oleh Allah dan dijamin kehidupan yang lebih baik dengan mengamalkan Islam sebagai agama atim. Ya, bagus. Itulah rumusan kepada semua jawapan ini dan diterima. Okey. So, semua sekarang dapat seorang satu. Okey, semua betul Ustaz? Semua betul. Okey, tepuk sikit untuk diri sendiri. Alhamdulillah. Okey Ustaz, itu rumusan untuk kita punya soalan ni Ustaz. Dan kita pun sudah berada di hujung kelas. Mungkin Ustaz ada sedikit rumusan berkaitan kita punya mata pelajaran pada hari ini. Silakan Ustaz. Secara kesimpulannya ataupun rumusannya, apabila kita telah membincangkan tajuk ini, mudah-mudahan setiap Muslim akan menjadi lebih yakin dalam melaksanakan ibadah, akan menjadi lebih berkeyakinan dalam kepercayaannya, seterusnya menjadi seorang Muslim yang lebih baik dan lebih baik lagi. Manakala di luar sana kita boleh ceritakan juga kebaikan-kebaikan Islam ni kepada orang yang bukan Islam, supaya mereka ni lebih mengetahui dan lebih dekat dengan Islam. Itu saja rumusan. Okey, jadi mudah-mudahan kita menjadi Muslim yang lebih baik berbanding sebelum ini. Baiklah, terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Abdul Syukur Talib dari Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Penggawu Barat Pontian Johor, juga murid-murid dalam talian dari Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Penggawu Barat Pontian Johor, dan murid-murid yang menonton dari rumah. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Zilawati, ibu kepada Siti Zulaika Kamarudin, pelajar Sekolah Menengah Datuk Penggawu Barat, ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas peluang ini. Di sini saya berharap agar anak saya dapat buat yang terbaik dalam peperiksaan SPM nanti. Walau belajar dalam keadaan PDPR, saya sebagai ibunya sentiasa mendoakan kejayaan anak-anak di dunia dan di akhirat, serta mendoakan kejayaan anak-anak Sekolah Menengah Datuk Penggawu Barat yang terlima, yang lain agar berjaya di masa hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasan. Saya Aniza, ibu bapa kepada Nazrah Syakira, pelajar Sekolah Datuk Penggawu Barat yang akan mengikuti SPM tahun 2021. Ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua pelajar-pelajar, khasnya kepada pelajar Sekolah Datuk, dan amnya kepada seluruh pelajar seluruh Malaysia, pelajar-pelajar SPM yang akan mengikuti SPM di seluruh Malaysia. Semoga anda semua mencapai kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan itu nanti. Ingat, apa jua keputusan yang akan anda dapat, ia merupakan satu kejayaan. Dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita semua akan berdoa semoga semua mencapai kejayaan yang cemerlang. Terima kasih. Saya Muhammad Syafri bin Muhammad Yusof, Pengetua SMK Datuk Penggawu Barat Pontian Johor, ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon SPM 2021, khususnya pelajar yang mengambil mata pelajaran pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah. Teruskan usaha gigih anda dalam norma baru ini. Saya yakin dengan usaha yang bersungguh-sungguh ditambah dengan iringan doa dan kata-kata semangat dari semua pihak, tidak mustahil kejayaan cemerlang akan menjadi milik anda. SDBP menjuarai.